Halo, shalom semua. Selamat petang dan salam sejahtera. Sekarang mari kita bersiap sedia dan kita doa dalam senyap. Mari kita minta Tuhan mengajar kami dari sehari ke sehari. Mari kita nyanyi lagu ini, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Karena itu, ajarlah kami ya Bapa, menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami
Yesus kami bersyukur padamu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di syurga, kami berterima kasih sebab Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Esa, yang ada hikmah untuk mengajar kami dari sehari ke sehari. Bantulah kami setiap hari menghitung hari kami, supaya kami mendapat kebijaksanaan. Tuhan, sekarang kami ingin mempelajari firman Tuhan. Minta Tuhan bantu kami selalu berjaga-jaga dan menunggu kedatangan Yesus pada kali kedua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema pada petang ini ialah ibarat tentang 10 darah. Ibarat itu perumpamaan tentang 10 gadis, 10 darah. Yang tercatat di buku Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Bab 25 ayat 1 sampai 13. Biar saya baca untuk kita ya. Mari kita baca bersama. Pada masa itu, pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. 10 orang gadis keluar membawa pelita untuk menyambut pengantin lelaki. 5 orang daripada mereka kurang bijak, tetapi 5 orang yang lain bijak. 5 orang gadis yang kurang bijak membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak tambahan. 5 orang gadis yang bijak membawa pelita dan juga bekas yang penuh dengan minyak. Pengantin lelaki itu lambat datang. Maka mengantuklah semua gadis itu lalu tertidur. 10 orang gadis itu bangun lalu memasang pelita. 5 orang gadis yang kurang bijak berkata kepada yang bijak, "Berilah kami sedikit minyak, kerana pelita kami hampir padam." "Tidak boleh," kata gadis-gadis yang bijak itu. "Minyak tidak cukup untuk kita semua. Pergilah ke kedai dan belilah minyak." Oleh itu, 5 orang gadis yang kurang bijak itu pergi membeli minyak. Sementara mereka pergi, pengantin lelaki tiba. Kelima-lima orang gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama pengantin lelaki ke balai perjamuan. Dan pintu pun ditutup. Kemudian, gadis-gadis yang lain itu tiba. "Tuan, tuan," seru mereka, "bukalah pintu untuk kami." Tetapi pengantin lelaki itu menjawab, "Aku tidak kenal kamu." Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan mengatakan, "Oleh itu, berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu hari ataupun waktunya." Jadi pada masa perkawinan orang Yahudi boleh dibahagikan kepada 2 bahagian. Yang pertama, pengantin lelaki menyambut pengantin perempuan di rumahnya. Mereka akan melaksanakan adat perkawinan. Kemudian, keduanya, mereka baru pulang ke rumah lelaki, menyediakan jamuan perkawinan untuk menghiburkan tetamu, VIP semuanya. Oleh itu, Yesus berkata, pada masa itu, pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. 10 orang gadis keluar membawa pelita untuk menyambut pengantin lelaki. 10 gadis tidak tahu tepat masa bila pengantin lelaki akan balik. Oleh itu, semasa pengantin lelaki lambat balik, mengantuklah semua gadis itu lalu tertidur. 5 orang gadis yang bijak membuat persediaan semasa menunggu pengantin lelaki, yaitu
membawa pelita dan juga bekas yang penuh dengan minyak. Ada minyak tambahan. Jadi, semasa pengantin lelaki datang, 5 gadis yang bijak dapat masuk dan menikmati kegembiraan bersama pengantin lelaki. Masuk ke balai penjamuan. 5 orang gadis yang kurang bijak membawa pelita tetapi tidak menyediakan minyak tambahan. Mereka pergi membeli minyak. Pada masa itu, pengantin balik. Mereka tidak sempat balik ke rumah pengantin. Ketika mereka tiba, mereka berseru, "Oi, Tuhan, bukalah pintu untuk kami." Tetapi pengantin lelaki itu menjawab, "Aku tidak kenal kamu." Sebagai pengikut Yesus, kita tidak tahu bila Yesus datang kali kedua. Kalau tidak, kita tidak tahu bila Yesus datang kali kedua. Jadi kita harus membuat persediaan yang cukup untuk menunggu kedatangan Yesus kali kedua. Kalau tidak, kita akan menyesal kerana tidak membuat persediaan untuk menunggu Yesus. Bagi pengikut Yesus yang membuat persediaan, mereka menunggu Yesus dengan penuh kegembiraan sebab mereka sudah bersiap sedia. Pelita mereka berminyak dan berterang. Ini seperti kehidupan kita perlu ada kelakuan yang baik. Pelita ini bermaksud kita mestilah selalu berterang, berminyak, iaitu ada kelakuan yang baik. Seperti yang tercatat dalam Injil Matius bab 5 ayat 16. Dia cakap, "Hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik." Perbuatan kamu yang baik. Lalu memuji Bapa kamu yang di syurga. Bagi orang yang tidak membuat persediaan, mereka akan menghadapi penghakiman Tuhan yang teruk, yang sangat tidak baik. Yesus berkata, "Oleh itu, berjaga-jagalah kerana kamu tidak tahu hari ataupun waktunya." Kamu tidak tahu bila Yesus datang. Tidak tahu hari, berapa waktu. Kamu tidak tahu. Jadi berjaga-jagalah. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajar kami bagaimana menunggu kedatangannya pada kali kedua. Bagaimana kita berjaga-jaga? Adakah kita sudah menyediakan minyak? Kita tahu bahawa Yesus akan datang. Minyak yang perlu kita sediakan ialah berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Berjaga atau tidak, bijak atau bodoh, bersedia atau tidak, ini semua pilihan kami. Harap pada masa Advent ini, kita berjaga-jaga dengan kehidupan kita dan bersiap sedia menunggu kedatangan Yesus pada kali kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di syurga, kami berterima kasih sebab Engkaulah Tuhan kami yang akan datang menyambut kami balik ke syurga. Kami ingin beriman dan berjaga-jaga dari sehari ke sehari, yaitu melakukan ada kehidupan yang baik, membuat ada perbuatan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Bantulah kami dari sehari ke sehari sentiasa berjaga untuk menunggu kedatangan Yesus pada masa Advent ini. Mintalah Tuhan memberkati kami supaya kami bersiap sedia dan selalu berjaga-jaga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian, terima kasih perkongsian pada petang ini sampai sini. Bye-bye.